Sabar. Oi. Senang apa ada? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan semua muslimin muslimat hingga ke akhir zaman. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan keimanan, diberikan kekuatan. Insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa kekal sihat, sentiasa istiqamah untuk meneruskan sisa baki umur kita yang berbaki ini. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita bangun pagi, berpagi-pagi, kemudian petang, kemudian malam, tanpa sedar dan tanpa kita rasa sebenarnya sangat pantas masa berlalu, tuan-tuan. Seandainya hari ini lebih baik dari kemarin, Alhamdulillah. Terbimbang kalau hari ini semakin teruk daripada kemarin. Jadi saban hari kita kena sentiasa bermuhasabah diri kita. Adakah hari ini banyak amal-amal soleh yang kita buat? Adakah hari ini banyak dosa-dosa yang kita buat? Kita semua adalah pendosa. Kita semua manusia yang sentiasa lupa dan alpa. Al-insan la yakhlu 'an khata' wa nisyan. Manusia itu tak sunyi daripada melakukan kesalahan dan dosa dan maksiat. Antara itu kita kena sentiasa bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa istighfar. Tuan-tuan, bila kita sembahyang ini, sembahyang merupakan tali hayat kita dengan Allah Taala. Nah, setiap kali muazzin seru kita sembahyang, ingat Allah Taala. 5 kali sehari kita ingat Tuhan. Menandakan kita ini sentiasa alaqah dengan Tuhan, kekal ingat sentiasa. Tak. Jadi di antaranya yang kita kena ingat, sementara nak sembahyang tu mungkin ada benda-benda yang kita buat. Tak. Kenapa? Manusia ni sentiasa akan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Manusia ni sentiasa akan dibisikkan oleh syaitan untuk buat benda-benda jahat. Tambahan pula musim PKP ni, dengan kerunsingannya, tak boleh keluar rumah, pekerjaan terhalang, terkesan rezeki dan sebagainya, masih banyaklah manusia yang akhirnya dia mari bisikan, halusinasi, hingga kan iman dia semakin tipis, hingga kan iman dia goyah rapuh. Ada orang yang mana bila mari musim-musim begini, dia salahkan Tuhan. Masa Allah Ta'ala bagi rezeki yang banyak, dia kata Allah Ta'ala muliakan dia. Ada surah dalam Quran, saya tak ingat nak bawa ayat tu. Bila mana Tuhan uji dengan kekayaan, kesenangan, kesihatan, dia kata apa? Tuhan akramani Rabbi. Allah Ta'ala muliakan aku. Allah sayang aku. Tak. Sedangkan dia lupa, tak semestinya Allah Ta'ala uji dia dengan sakit, Tuhan benci dia. Tak mesti. Tak. Ada manusia begitu. Bila mari Tuhan uji sakit, ketakutan, diangkat rezeki, ditarik kesenangan, ditarik segala macam nikmat yang beri, dia rasa macam Tuhan ni benci aku. Dia rasa Tuhan ni tak sayang ke dia. Yang akhirnya dia anggap malah hidup. Aku ambil sikap nak bunuh diri. Aku ambil sikap nak finishkan kehidupan aku. Membunuh diri itu benda yang besar, tuan-tuan. Dosa besar.
Dulu tak aja dengar orang Melayu kita, orang Islam kita yang bunuh diri. Hari ni dah ramai dah. Ambil jalan singkat, terjun, gantung diri sebagainya, seolah-olah dia rasa itulah kesudahan yang baik bagi dia. Sedangkan insya-Allah kita akan baca dalam kitab ini, mudah-mudahan dalam pengertian kabair ini kita masuk insya-Allah pada hari ini definisi kabair. Saya merujuk kitab yang membantu kitab yang juga yang disokong oleh kitab lain yang saya baca hari ini, kitab Bahyuddin Mastu juga, untuk memudahkan saya memahami lah. Tuan-tuan boleh ringkas juga dapat membantu rujukan kita pada malam ni di samping kitab yang asal yang saya pegang. Baik, kitab kabair daripada malam ni kita masuk tentang makna kabair. Setelah kita pun dah cakap tentang asal usul kitab dan juga siapa pengarang dia, ada yang masyhur, merupakan salah seorang ulama yang hebat. Kita masuk hari ini tentang makna kabair. Kataan kabair, tuan-tuan, daripada bahasa Arab. Kalau kita rujuk kitab Lisan Arab. Kitab Lisan Arab ni satu kitab ensiklopedia Arab yang sangat besar, yang sangat banyak jilid dia. Lisan Arab. Saya tak pasti berapa jilid, tapi lebih 30 jilid lebih, yang mana menghuraikan setiap satu ayat, setiap satu perkataan bahasa Arab. Nama Lisan Arab. Masya-Allah. Dia sebut dalam kitab tu, Lisan Arab, dia kata al-kibru ismun kabir. Al-kibru tu ismun kabir. Al-kabair jamak. Kalau kita belajar bahasa Arab, al-kabair dia panggil jamak, bukan muzakkar salim, bukan makna salim, tetapi jamak taksir. Jamak taksir. Al-kibru mufrad al-kibru. Al-kibru ismun al-kabir. Isim atau nama ismun ni dosa. Ism bukan alif sin, alif tha. Ismun. Al-ismu. Al-ismu kabir. Makna apa al-kabir? Al-kibru al-ismul kabir, maknanya dosa besar. Dosa besar ni sesuatu yang Allah Ta'ala janjikan neraka bagi orang yang buat ni. Orang yang buat dosa besar ni, janji dia api neraka. Dia menempah tiket api neraka. Tak? Jadi jangan sekali-kali kita mikir nak buat dosa besar, kerana dosa besar ni seolah kita menempah tiket ke neraka. Wal-'iyazubillah. Al-kabiratu kal-kibri. Al-kabiratu seumpama kibr. Tak? Bila sebut al-kabiratu, al-kibratu, dia al-kibru, bila letak ta marbutah ni lebih kepada taknis alal mubalaghah. Nak khabar mubalaghah. Kalau mubalaghah ni letak ta marbutah. Jadi sama ya, tujuan nak khabar bersangatan. Mubalaghah ni bahasa Arab bersangatan. Dalam bahasa Arab. Dalam Quran Allah sebut dalam surah An-Najmu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang berbunyi allazina yajtanibunal kaba'iral ismi wal fawahish. Allah sebut dalam Quran dalam surah An-Najm, yang bermaksud allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish. Mana apa? Iaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan keji. Ada ayat Quran dalam surah An-Najm menyebut golongan-golongan yang menjauhi dosa-dosa besar ni. Orang selamatlah. Kita kena sentiasa ingat dan sentiasa tahu. Zaman sahabat, ada seorang sahabat iaitu Salman, tak silapnya, Allah maksud nama apa nama? Mai spontan tak ingat nama. Huzaifah Al-Yaman. Wallahu alam, masya-Allah betul. Dia pernah terkenal dengan satu ungkapan, satu cerita bahawasanya beliau ni tanya Nabi benda-benda yang araftu syarri laisa syarri. Dia tanya Nabi perbuatan yang jahat, araftu syarri laisa syarri. Aku tanya benda yang jahat bukan untuk buat jahat, lakin litarqifi. Aku nak tinggalkan, aku tahu benda jahat, aku nak tinggalkan. Ni sahabat Nabi yang tanya banyak benda kemungkar, benda-benda yang keji, agar apa? Agar untuk aku ni jaga tak buat benda tu. Tanya benda-benda yang tak elok, hak mana tak elok, benda apa tak elok, agar aku jaga tak buat. Jadi maknanya itu beberapa sahabat yang begitu berhati-hati dalam bab perkara yang Tuhan benci ni, agar sentiasa beringat dan tak buat. Kita kena ingat, bila kita baca bab kabair ni, kita ambil sikap
berhati-hati, hazar. Letak warning dah. Benda ni kabir, dosa besar. Jangan kita buat. Baik. Dalam hadis-hadis disebutkan perkataan al-kabair tidak hanya pada satu bentuk saja, bahkan bentuk tunggal. Tunggal ni maknanya dalam bentuk mufrad, tunggal, mufrad. Al-kabir, al-kabair jamak dia. Iaitu perbuatan yang buruk daripada dosa-dosa besar yang dilarang secara syar'i kerana besarnya masalah tersebut, seperti membunuh. Jadi tak tunggal. Ada, kalau kita kata sebut satu je mungkin sikit, tapi banyak ni. Al-kabair banyak dosa-dosa besar. Antaranya membunuh, berzina, melarikan diri daripada perang, sedang bercakap dan sebagainya. Ini di antara sedikit dia khabar tentang makna kabair. Baik. Adapun itu dari sudut lughawi, dari sudut lughah, bahasalah, bahasa. Baik, kita lihat sedikit tentang beberapa pengertian yang ulama-ulama sebut. Saya ambil bacaan daripada rujukan tambahan ni, mudah-mudahan dapat kita sedikit tambahan masa, insya-Allah. Pengertian kabair dari sudut istilah. Kitab ni dikhabar sikit-sikit, kita akan tambah rujukan lain lah untuk nak menambahkan sedikit maklumat kita, insya-Allah. Ulama menyebut bahawa ada beberapa istilah definisi kabair ni. Seperti Imam Hafiz Ibn Hajar dia kata dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari, Fathul Bari ni apa dia? Kitab syarah kepada Sahih Bukhari. Ni Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ada 13 jilid. Merupakan syarah kepada kitab Sahih Bukhari. Jadi Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami dia sebut, dia kata Imam Hafiz Ibn Hajar dia kata, dia sebut dalam kitab Fathul Bari ni, dia kata, dia menyatakan Ar-Rafi' berkata dalam syarah Al-Kabir, dinaqalkan kalam Ar-Rafi'i, Imam Hafiz Ibn Hajar kata, Imam Ar-Rafi'i pernah berkata dalam syarah Al-Kabir. Dia menakwalkan kalam tu. Apa dia kata? Yang dimasukkan dosa-dosa besar ialah sesuatu yang mengharuskan hukum had. Orang yang buat dosa besar ni harus kena had. Harus kena hukum had. Maka melayakkan dia kena hukum had. Had apa? Hudud. Hukum had, hudud. Hukum hudud. Tak? Sekiranya negara itulah melaksanakan hukum hudud, maka orang tu layak kena hukum hudud. Kalau dia buat benda dosa besar ni. Dan pendapat lain mengatakan ia adalah sesuatu yang menyebabkan ancaman kepada pelakunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Orang yang buat dosa besar ni juga menyebabkan ancaman, boleh diancam dengan sebab dalil Quran dan Sunnah ada yang kuat melarang kita buat demikian. Ini di sudut yang dinaqalkan oleh Imam Rafi'i dalam kitab Syarah Al-Kabir. Okey, baik. Ini dinaqalkan dalam kitab Syarah Imam Bukhari lah, oleh Imam Hafiz Ibn Hajar menyebut. Kemudian terlihat sedikit apa kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi. Dia kata, Al-Hawi Al-Fatawa, dia kata sesuatu yang mengharuskan dikenakan hukum had juga, atau dikena ancaman. Sama, lebih kurang. Maknanya ramai ulama sebut orang yang buat dosa besar ni memang harus kena had. Kalau sekiranya negara Islam tu melaksanakan mempraktikkan hukum hudud, memang akan terlibat. Orang yang buat dosa besar ni terlibat, terancam. Imam Al-Baghawi dalam kitab At-Tahzib berkata juga, setiap perbuatan maksiat yang mengharuskan dikenakan hukum had, maka ia adalah dosa besar. Setiap perbuatan maksiat, benda maksiat yang dia buat benda maksiat yang mengharuskan dikenakan hukum had, maka ia dianggap dosa-dosa besar. Pendapat lain mengatakan sesuatu yang menghadapkan ancaman kepada pelakunya dengan berdasarkan nas Quran. Ini di antara beberapa kalam ulama-ulama menyebut perihal definisi min haitsu istilah. Baik. Adapun imam lain, Ibn Abdul Salam mengatakan, saya tidak mendapati batasan yang pasti terhadap maksud dosa besar. Dia kata, Imam Salam kata tak ada batas yang pasti. Disebabkan ia terdedah kepada pelbagai maksud. Banyak maksud dosa besar ni, banyak maksud. Yang lebih utama ialah mendefinisikannya yang bermaksud sesuatu yang akan menyebabkan
kecelaan terhadap orang yang melakukannya. Dia khabar sebenarnya tidak ada batas khusus. Nak khabar dosa besar ni tak ada batas khusus. Tapi kalau orang yang buat tu menyebabkan kecelaan, orang yang buat tu memang dicela. Orang akan pandang hinanya orang ni buat jahat ni. Akan dicela. Maka itu dosa besar. Dan dia melakukannya itu dengan merasai kecilnya dosa besar yang kalau dia anggap kecil dosa besar ni, dia anggap remeh-temeh ya. Tak. Orang yang beriman, tuan-tuan, dosa kecil yang nak dibuat ibarat gunung yang akan menghempak dia. Nak buat dosa kecil ni nampak macam gunung nak hempak, dia kena takut nak buat, lari. Orang yang fasik ada nak buat dosa kecil dah, nak buat dosa dengan dosa kecil dia anggap macam lalat hingga kat hidung. Benda-benda dia anggap remeh-temeh. Tak. Jadi jangan kita anggap gitu. Bahkan kalau ulama menyebut la kabirata ma'astighfar wala saghirata ma'astimrar. Ulama sebut tidak ada dosa besar itu melainkan apabila dia ni sentiasa melazimi istighfar. Kalau dia minta ampun dengan Tuhan walaupun dia buat dosa besar, membunuh, macam kisah-kisah yang telah kita baca sebelum ni, kisah apa nama Bani Israel yang bunuh hampir 100 orang, 100 nyawa, tuan-tuan. Kisah yang masyhur, tuan-tuan. Yang semua kalau kita baca cerita yang orang tahu belaka dah. Yang masyhur bagaimana orang ni kalau ikut kita ni jahat semua. Tak. Memang tak ada harapan lah. Tak. Jahat tak jahat sampai tahap membunuh 99 orang. Hampir 100 orang. Dia berasa nak taubat. Jumpa pula dengan seorang yang dia nampak macam orang alim. Tanya pula orang alim tu, boleh tak aku nak taubat? Orang tu tak ada ilmu. Walaupun nampak dia alim, nampak macam alim, raja sembahyang, tak mesti berilmu. Tak. Mungkin dia abid. Dia beza abid dengan alim. Orang yang abid, orang yang rajin sembahyang, orang yang rajin beribadat. Adapun orang alim tak mesti dia nampakkan orang gitu, tak mesti. Ada orang alim dia macam lah. Ada orang alim ni yang bab sembahyang pun dia wajib je. Ada gitu. Bab beramal ni dia tak mesti orang alim tu beramal kuat, tapi maknanya atas kesedaran sepatutnya begitulah. Sepatutnya kena orang alim kena beramal. Tapi kalau dia tak beramal, dia dengan Tuhan lah. Tapi nak khabarnya beza orang abid dan orang alim. Dan lebih baiknya orang itu dia alim dan abid. Lebih afdal. Manakala dia ni alim, dia dah alim dan beramal dan beramal dengan ilmu dia. Itu baik. Jadi selagi dia jumpa dengan orang abid, bila jumpa dengan orang abid, orang yang rajin sembahyang, rajin yang beribadat, tanya dia. Orang ni pun patuh lalu. Mau ni berat nanang. Berapa orang bunuh? 99. Masya Allah. Banyak ramah tu. Tak ada harapan. No apa? Tak ada harapan. No peluang. Apa dia? No apa? Apa dia tak mari. Tak ada peluang dah mu ni. Balik awal. Balik awal tak. Maknanya tak ada peluang nak dikabur gitu. Tak ada peluang. Aku pun pancung seorang lagi. Mati 100. Bayangkan. Inilah kejamnya orang demikian. Kejamnya jahat ni. Cerita kisah betul ni. Sahih menceritakan dalam kitab. Bayangan kisah zaman Bani Israel dulu. Bila mana dia dah bunuh 100 orang, dia menyesal balik. Masih panjang umur dia. Orang manusia ni, jahat-jahat mana pun dia akan mikir, aku ni sampai bila nak buat gini. Tak. Jumpa lagi orang lain yang orang kata ada orang alim. Ni jumpa orang alim. Baru jumpa orang alim. Jumpa orang alim kata, mu ni tidak ada yang menghalang mu ni bertaubat. Tak ada orang boleh halang. Mu buat macam mana pun, jahat macam mana pun, tetap Tuhan ampun kalau bertaubat. Cuma nak kabarnya ginilah. Mu nak kena berhijrah. Mu pergi kampung sana tu. Kampung ni mu tak duduk sini. Banyak dosa mu buat. Berkawan dengan orang yang fasik. Berkawan dengan orang yang jahat. Mungkin bukan buat jahat. Jadi aku syorkan mu kena berhijrah, bertaubat. Jalan ke kampung depan tu. InsyaAllah dengan sebab mu hijrah ni, mu akan diterima ibadat. Akan diterima. Suruh buat hijrah ya. Hijrah. Tak. Lelaki ni pun dengar cakap. Belum beramal lagi. Tak. Orang ni dah ada niat bertaubat. Kemudian nak berhijrah. Lalu berlakulah. Maknanya kematian di saat dia nak hijrah sampai tempat tu. Belum sampai lagi. Kisahnya masyhur. Lalu malaikat pun turun nak ambil dia. Malaikat
kena neraka nak tarik ke neraka, malaikat ke syurga nak tarik ke syurga. Diringkas ceritanya, maknanya bila diukur balik rupanya Allah Ta'ala dekatkan, maknanya dekat sampai kampung tu. Akhirnya orang ni dia ampun dosa dan masuk syurga. Ni nak kabarnya, walaupun dosa besar, tetapi kalau sekiranya dia bertaubat kepada Tuhan, dia ada keinsafan, dia tak pandang remeh lah. Ini benda ni lah yang nak khabar. Tak semestinya benda besar tu, benda kabir, benda dosa besar, benda kalau kita ni minta ampun dengan Tuhan, kita akan diampunkan Tuhan. Tetapi malangnya kalau kita pandang dosa kecil, tak apa kecil je, pandang remeh. Wala saghirata ma'astimra, kata ulama. Dan tidak dianggap dosa kecil itu kalau sentiasa kita buat. Hal ni bahaya. Dia kata, tak apa lah, kecil itu dosa tu. Pandang remeh dosa kecil. Tapi berlarutan, bersama-sama buat jahat, berdosa kecil. Akhirnya dosa kecil akan jadi besar. Jadi tuan-tuan, kita kena ambil cakna, jangan pandang remeh benda-benda dosa ni. Kerana dia ibarat titik-titik hitam dalam hati kita, tuan-tuan. Bila mana kita pandang itu dosa kecil je, akhirnya titik itu semakin hari semakin menggelapkan hati kita, tuan-tuan. Jadi dia yang kita kena sentiasa berwaspada dan beringat sentiasa, insya-Allah. Baik. Kita baca sikit lagi beberapa kalam ulama menyebut tentang definisi ta'rif ataupun istilahi ta'rif kabair. Baik. Kemudian kata Imam Salam lagi, dia kata, dan sebahagian ulama membatasinya dengan mengatakan setiap dosa yang disepadankan dengan ancaman atau laknat. Ada ulama lain kata membataskan, maknanya kalau kita buat dosa tu orang akan laknat, akan diancam, maka itu dianggap dosa-dosa besar. Okey. Dan Ibnu As-Salah dia kata pula, dosa-dosa besar ialah memiliki beberapa tanda. Ibnu Salah kata tanda-tanda dia apa? Yang pertama, mewajibkan hukum had. Tanda yang pertama kalau nak tahu dosa besar ni, termasuk wajib hukum had. Yang kedua, adanya ancaman azab neraka dan seumpamanya dalam Quran. Maknanya kalau dia buat tu, Quran kata akan diazab, Quran kata akan dilaknat. Quran kata begitu, maknanya itu termasuk dosa-dosa besar. Yang ketiga, tadi dia kata keduanya ada ancaman azab neraka sama ada Quran dan Sunnah. Yang ketiga pula, pelakunya disifatkan dengan fasik. Orang yang buat dosa besar ni fasik hukumnya. Dan keempat, adanya laknat. 3-4 syarat ni, maka dianggap itu dosa besar. Yang pertama ialah orang ni akan mewajibkan dikenakan had, hukum hudud. Yang kedua, adanya dia buat benda tu, adanya dalam Quran melarang azab neraka, hadis pun larang benda ni, dan azab juga ada menepati. Yang ketiga, pelakunya dianggap orang yang fasik. Dan yang keempat, ada laknat. Ini lah di antara definisi Ibn Salah. Ismail Al-Qadhi meriwayatkan dengan sebuah sanad yang dalamnya berbunyi, sanad marfu' ni, dia kata, Al-kabair kullu zambin adkhala sahibahu nar. Dia kata dosa-dosa besar ni ialah setiap dosa yang dapat memasukkan pelakunya dalam neraka. Ini di antaranya kabur. Ada periwayat lain yang sanad yang lebih sahih daripada Al-Hasan Basri mengatakan pula, kullu zambin nasabahu Allahu ila an-nar fa huwa kabirah. Ini sanad daripada Hasan Al-Basri mengatakan setiap dosa yang dinisbahkan Allah kepada neraka, maka itu dosa besar. Setiap apa jua dosa yang kita buat tu nisbah neraka je. Tuhan kata neraka tempat dia. Itu ialah dosa besar. Walahum azabun alim, walahum azabu jahannam. Kan Quran banyak Quran. Dalam Quran banyak kita dikhabar juga bagi mereka dosa besar, bagi mereka neraka. Setiap nisbah neraka tu, itu dosa besar. Jadi kita Quran, kita tengok, belik baca tengok. Kalau sekiranya ada ayat-ayat tu, lahum azabu jahannam walahum labisal masir. Itu ayat Quran nak khabarnya. Bila ada ayat tu di hujung ni khabar, bagi mereka ni ganjaran, bagi ancaman neraka, itu nak khabarnya dosa-dosa besar. Senang kan? Baik. Al-Hafiz Ibn Hajar kemudian berkata lagi, definisi yang paling mantap
ialah pendapat Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim. Disebut Al-Mufhim ni kata apa? Ini yang disebut dalam kitab ni, kullu zambin utliqa alaihi binassin kitabin aw sunnatin aw ijma'in annahu kabiratun aw 'azimun aw ukhbira fihi bishiddati al-iqab aw 'ulliqa alaihi al-hadd aw shuddida al-kabir aw shuddida an-nakiru alaihi fahuwa kabiratun. Apa dia? Setiap dosa yang dinyatakan oleh nas. Ni definisi yang agak maknanya tepat, mantap dan tarikh yang dipanggil jami' dan mani'. Tarikh yang hebat lah, tarikh yang disepakat ramai sokong tarikh ni, maknanya melengkapi. Apa tarikh dia kata? Setiap dosa yang dinyatakan oleh nas Al-Quran. Setiap dosa yang disebut oleh nas Quran ataupun sunnah atau ijma' ulama lah, ataupun ijma' sahabat, ijma' ulama, ijma' sahabat, bahawa ia adalah dosa besar. Ijma' kata dosa besar, sunnah hadis kata dosa besar, Quran kata dosa besar, dengan ungkapan kabirah. Benar ni dianggap dosa ni kabirah, besar lah, azim. Sama maksud dia, azim besar, kabir besar juga. Dia panggil apa? Makna yang muradif, makna sama. Atau diberitahukan mendapat azab, ataupun ukhbira fihi bi syiddatil iqab, maknanya dikabarkan bahawasanya orang yang kelaku buat benda ni akan diazab yang dahsyat, atau dikaitkan dengan hukuman hudud. Atau kait orang buat pelakon ni akan dikait termasuk hukum hudud, atau diingkari dengan keras. Maka ia adalah dosa besar. Ini tarif yang agak mantap untuk kita fahami, insya-Allah. Baik. Okey, jadi berdasarkan tarikh itu, kita boleh meneliti beberapa perkara yang menunjukkan ancaman neraka, laknat, fasik ni. Hadis yang sahih banyak cerita bab ni. Baik. Dalam kita masuk sedikit lagi tentang apakah pengertian dosa itu, ada yang besar atau ada kecil. Kita masuk. Jadi maknanya bila kita dah masuk bincang bab dosa besar ni, adakah di sana terdapat dosa besar dan dosa kecil? Yalah, bila sebut besar akan ada dosa kecil. Imam Qurtubi kata, Imam Qurtubi mengulas ayat dalam ayat berikut, dalam ayat surah An-Nisa yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud ayat An-Nisa yang bermaksud, sekiranya kamu menjauhi dosa-dosa besar. Nampak dalam Quran tersebut, sekiranya kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, nescaya kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kamu, yakni dosa-dosa kamu yang kecil. Bila kita ni tak buat dosa besar, rupa-rupanya dengan sebab tak buat dosa besar itu, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kecil kita. Itu kelebihan dia. Dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang paling mulia, yang syurga. Jadi kelebihan orang yang dia tahu dosa besar dia tak buat. Ada contoh, bukan nak marah contoh. Orang yang merokok, kita tak kata merokok tu sampai haram, tapi maknanya memang apa tu haram. Ada orang kata makruh, tapi nak khabar kita tak merokok. Dengan sebab tak merokok, kita terhindar daripada kesan-kesan buruk merokok tersebut. Contoh, isu sensitif kita nak khabar, tapi gitulah maknanya. Orang yang merokok, kesan dia ada pada dia. Tapi orang tak merokok, selamat dah. Selamat pitihnya, maknanya kesihatan dia terjamin. Ada itu. Makna itu bagi mana orang tak melakukan dosa. Maknanya kita tak buat dosa besar itu, ganjarannya yang pertama ialah Allah Ta'ala ampun dosa kecil kita. Dosa kecil semua orang buat. Ramai manusia ni buat dosa kecil tak sedar ya. Tapi jangan kita remeh-temehkan. Jangan buat mudah-mudah. Baik. Apabila Allah Ta'ala melarang dosa dalam ayat ini, bermaksud hak tu dosa besar lah. Baik. Jadi orang yang menghindari dosa besar ni, Allah janji akan gugur dosa kecil. Orang yang tak buat dosa besar, janji Tuhan kata orang macam ni akan diampunkan dosa kecil dia. Tak.
membuktikan ayat ni bahawasanya wujud dosa besar dan dosa kecil. Dalil ni. Maknanya kita faham lah. Inilah di antara dalil yang dipegang teguh oleh jemaah ahli tafsir. Ulama fiqh pun pegang. Maknanya ada di sana dosa besar dan dosa kecil berdasarkan dalil ni. Kita ni. Berdasarkan sunnah nas ini. Baik. Kemudian dalam surah ni juga ayat 17 An-Nisa ayat 17 Allah sebut innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya penerimaan taubat itu hanyalah atas Allah Taala. Tuhan nak taubat, Tuhan nak bagi keampunan, Allah Taala boleh bagi keampunan. Baik. Ni di antara, maka kita kena ingat Allah Taala ampunkan dosa-dosa kecil dengan cara kita jauhkan dosa besar. Jadi dengan sebab kita jauh dosa besar tu, Allah Taala ampun dosa kecil kita yang kita buat seumur. Dengan syarat kita ni sentiasa buat kewajipan yang Tuhan suruh. Apa je Tuhan suruh kita buat. Kau apa dah? Masuk waktu Isyak. Okey, baik. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nak kabarnya selain kita tak buat dosa besar, tapi jangan dosa saja. Jangan pula aku ni tak buat dosa besar, beres Tuhan ampun dosa kecil. Jangan. Kena ingat, kena susuli dengan buat amal soleh. Apa dia? Ayat Quran. Nabi sebut dalam hadis Nabi yang pendek, as-salawatu khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Ini hadis yang menyokong hadis yang menyokong kuat Quran tadi, yang menyatakan solawat ataupun solat 5 waktu yang sembahyang. Kita sembahyang zuhur, start subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak sampai esok pula subuh pula, yang terjaga setiap hari, jaga sembahyang ini. Kemudian solat Jumaat pula, hak tu hak setiap hari. Setiap hari jaga 5 waktu sembahyang. Kemudian setiap minggu jaga solat Jumaat. Walaupun musim tak pergi sembahyang Jumaat, tapi kita tetap maknanya sami'na wa ata'na, makna kita hari ni musim pandemik, tak pergi main Jumaat pun, tapi main zuhur, tetap benda ni dapat. Maknanya bukan sengaja tak pergi Jumaat, dengan sebab tak boleh main Jumaat, ganti dengan zuhur. Tetap kita ni dianggap orang yang sentiasa beramal soleh. Bukan tak main langsung. Cuma waktu pandemik tak boleh main Jumaat, ganti dengan zuhur, tak apalah. Okey. Sebab kita diarahkan begitu, kena ikutlah. Baik. Kemudian dan tak cukup dengan itu, sembahyang 5 waktu, jaga molek, nak comel lagi, main jemaah lagi. Musim ni, musim tak boleh pergi ke masjid contohnya, dengan sebab terhad 12 orang, nak pergi kena berebut, kena undi sebagainya ataupun rezeki saja atau sebagainya, maka tak boleh terhalang, buat di rumah, berjemaah di rumah. Tak ada benda. Boleh buat di rumah. Maknanya ajak anak kita, ajak isteri, anak-anak kita buat soal lantik seorang bila azan di rumah, sembahyang berjemaah di rumah. Boleh buat. Nak tak nak ya. Nak comel. Tak embuh, ni masalah kita hari ni. Jadi jaga solat 5 waktu kata Nabi. Kemudian solat Jumaat setiap minggu. Kemudian setiap minggu jaga solat Jumaat dia. Kemudian Ramadan kepada Ramadan, makna jaga puasa setiap tahun, jaga cukup nak 30 hari puasa. Nak comel lagi tambah 6 hari sunat, tambah 6 hari 6 hari Syawal, seolah-olah puasa setahun. Tu baik tu. Nak kabur amal-amalan yang kita boleh amal. Maka amal-amalan ni kata Nabi hadis ni pelebur dosa-dosa. Orang yang buat benda-benda ni, sembahyang, jaga 5 waktu, main Jumaat pula, kemudian Ramadan penuh 30 hari, ini antara amal-amalan yang menjadi pelebur dosa-dosa yang kita buat. Di antaranya, selama mana pelakunya tak buat dosa besar. Tak. Jadi ini di antara definisi dosa besar yang kita kena fahami pada hari ini, dan kita sentiasa memahami dan cuba amalkan. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita berdepan dengan apa jua cobaan, apa jua masalah, apa jua rintangan, apa jua halangan hari ini, kembali kepada Tuhan, kembali kepada hadis Nabi, kembali kepada Quran Sunnah.
agar kita sentiasa jadi orang yang mendapat petunjuk daripada Tuhan, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat kita memahami bersama dalam menghadapi suasana hari ini. Di saat umat Islam diuji dengan macam-macam, bukan kita saja, bahkan dunia hari ini menghadapi ujian. Jadi kita selaku orang Islam kena kuatkan iman dikala Allah Ta'ala uji dengan macam-macam ujian tersebut. Mudah-mudahan dapat kita menghindari dan membentengi kita dengan sebaik mungkin agar menjadi seorang Muslim yang kuat imannya, insya-Allah. Jadi cukup untuk minggu ni. InsyaAllah kita ada masa kita akan sambung lagi pada siri yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.